Tak nak. Pedas lah, pedas lah. Last time saja ya nak buat pembaharuan. Biar je lah dia orang relax lah lu, lepak lu. Ustaz Mustaqim nak makan je. Tak elok makan bercakap. Betul tak? Angguk. Okey lah tu. Layan dulu ASMR. Jomlah. Kita start lah, mulalah. Let's go. Pada malam ni aku akan berkongsi dengan korang kisah seram berkenaan saka. Seperti yang kita tahu, saka selalunya berkait rapat dengan amalan turun-temurun orang-orang lama dan saka mempunyai pelbagai kegunaan. Selalunya ada orang membela saka untuk menjaga kebun, untuk menjaga rumah. Ada juga orang membela saka untuk kepentingan diri sendiri supaya nampak cantik, supaya ada tenaga, kekuatan yang luar biasa. Dan apabila dah ada bermacam-macam fungsi, sudah tentu saka pun ada bermacam-macam jenis. Yang sering kali ataupun yang biasa kita dengar, saka harimau, saka buaya. Bukan dua sahaja haiwan. Ada saka kerbau, ada saka ular tedung, ada saka haiwan-haiwan yang lain. Dan bukan sekadar haiwan, ada saka yang berkait rapat dengan nama-nama hantu yang sering kali korang takut. Saka pocong, ada. Saka pontianak, ada juga. Tidak seperti iman. Iman tidak boleh diwarisi. Tetapi saka tidak boleh ditinggalkan seorang diri. Nampak? Macam pantun. Sebab apabila Tuan Saka ni telah meninggal dunia, Tuan Saka ni terlebih dahulu perlulah mencari kenalan-kenalan rapat, adik-beradik yang rapat ataupun orang-orang yang dia sayang untuk dia serahkan saka ni supaya orang-orang tu menjadi tuan baru sebelum dia meninggal dunia. Dan itulah yang kadang-kadang kita terdengar saka ni telah mengakibatkan keluarga tu huru-hara. Siapa yang nak bela? Maybe zaman dulu adalah orang nak bela sebab nak guna untuk jaga rumah apa semua. Tetapi saka ni harus ada tuan baru. Itu yang pisang, itu yang banana. Dah menyusahkan orang. Dan yang lagi teruk, bila tak ada tuan baru, saka ni akan merayau-rayau. Dan silap-silap, saka ni akan datang dekat rumah korang. Jadi itulah mukadimah berkenaan saka. Okey, sabar. Tak payah nak seram sangat. So, kita nak mulakan. Selepas korang dah faham apa itu saka, Zaf akan mulakan kisah yang pertama dialami oleh Melissa. Semasa Melissa ni tinggal di Parit Sulong, Johor bersama kedua ibu bapa dia, dan Melissa merupakan anak tunggal dalam keluarga dia, tidak mempunyai adik-beradik. Dan sewaktu Melissa tinggal di Parit Sulong, Johor, dikatakan kakak kepada ibu Melissa yang dipanggil Mak Long hanya tinggal berjiran sahaja dengan keluarga Melissa. Hubungan Mak Long dan juga Melissa teramat rapat disebabkan Melissa ni satu-satunya anak perempuan, tak ada adik-beradik yang lain. So, setiap kali ibu dan bapa Melissa pergi bekerja untuk mencari nafkah, Melissa akan tinggal bersama Mak Long. Boleh dikatakan hampir setiap hari, Mak Long akan menyediakan pelbagai jenis hidangan. Tak kisahlah, jemput-jemput, cucur udang, asam pedas, ada masak lemak, kari, kepala ikan, kepala beruk, apa semua. Mak Long dia suka hatilah nak masak apa pun. Itu tak penting, guys. Walaupun hubungan di antara Mak Long dan keluarga Melissa ni cukup rapat, tetapi sewaktu Melissa berusia 10 tahun, dia pun masih kecil lagi, dia tak tahu kenapa hubungan di antara Mak Long dan juga bapa dia cukup berbeza. Bapa Melissa tidak menyukai Mak Long.
boleh dikatakan setiap hidangan yang Mak Long sediakan ataupun Mak Long berikan kepada keluarga Melissa, tak pernah sekali pun Melissa nampak bapa dia menjamah makanan tu. Pernah Melissa ingin menyuapkan cucur udang yang dibuat oleh Mak Long ke mulut bapa dia. Tetapi setiap kali Melissa nak suapkan makanan ataupun lauk-lauk yang dimasak oleh Mak Long, bapa dia akan memberikan beberapa alasan. Dah kenyang, tak ada selera, ayah rasa nak demam, mulut ada ulcer, semua benda lah. Dan bukan itu sahaja, setiap kali tiba hari jadi Melissa, apabila Mak Long memberikan hadiah yang berupa anak patung, cincin, rantai, bapa Melissa tidak membenarkan Melissa untuk mengambil hadiah pemberian daripada Mak Long. Kalau betul Melissa nak pun, disebabkan Melissa menangis-nangis dihalang oleh bapa dia sendiri, bapa dia yang akan ambil terlebih dahulu dan bapa dia akan berikan kepada Melissa keesokan harinya. Melissa tak faham kenapa perangai bapa dia macam tu. Apa salahnya Melissa sendiri yang ambil hadiah yang diberikan oleh Mak Long? Kan lagi manis. Tetapi tidak guys. Bapa Melissa pernah tengking Melissa. Tak kisahlah apa yang Mak Long kau tu buat untuk kau. Engkau kena dengar cakap ayah ni. Engkau tahu tak, ayah yang jaga keluarga kita. Ayah yang sayang kau, bukan Mak Long. Kesian Melissa, menangis-nangis dia. Apa hal ayah aku ni, aku tak faham lah. Mak Long lah ayah kita, okey je ya. Macam tu lah. Situasi dia lebih kurang lah kan. Bila dah keadaan macam tu, apabila Melissa meningkat remaja, segala-galanya terbongkar. Segala-galanya mula terjawab. Kenapa hubungan bapa dia dan juga Mak Long tidak begitu rapat? Dia ada berkait dengan beberapa misteri ataupun rahsia yang telah pun dipendam dan disimpan oleh bapa Melissa sejak sekian lama. Diceritakan oleh bapa Melissa, sebaik saja Melissa meningkat remaja, barulah dia tahu, barulah dia mendapat jawapan yang sebenar. Kenapa hubungan di antara bapa dia dan juga Mak Long tidak begitu rapat sejak dia kecil lagi. Melissa tidak pernah sangka adat manusia luar sahaja nampak indah, luar sahaja nampak cantik. Bak kata pepatah, kadang-kadang kalau korang masuk tandas awam, belum buang air, tiba-tiba dah ada isi. Tapi bukan itu yang aku nak berkongsi dengan korang. Apa yang diceritakan oleh bapa Melissa. Sewaktu Melissa kecil, bapa Melissa dah tahu dah perangai Mak Long ni tidak seindah rupa dia. Memang mempunyai hati yang sangat busuk. Dalam kebaikan yang dia tunjukkan terhadap keluarga Melissa, Mak Long mempunyai satu niat untuk memporak-perandakan keluarga Melissa. Disebabkan apa? Disebabkan iri hati, disebabkan hasad dengki. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pernah disangka-sangka kakak kepada ibu dia sanggup melakukan perkara-perkara yang jijik. Maafkan Zah terbawa-bawa sikit. Okey, kita nak teruskan cerita. Kenapa yang Mak Long ni sakit hati? Apa yang dia dengki sangat? Sebab Mak Long ni, walaupun dia dah berkahwin hampir 15 tahun, Mak Long tidak dikurniakan seorang anak pun. Jadi apabila Mak Long ni tengok adik dia sendiri, keluarga adik dia sendiri dapat cahaya mata, iaitu Melissa, telah timbul satu perasaan yang sakit hati. Dan daripada perasaan yang sakit hati itulah telah membuatkan Mak Long cuba menghasut adik dia yang merupakan ibu kepada Melissa untuk memberikan nasi kangkang supaya bapa Melissa akan menurut sahaja segala perintah yang diberikan oleh ibu Melissa. Nasib baiklah ibu Melissa ni jenis orang yang baca Quran, jenis orang yang rapat, yang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Sebab itulah ibu dia tidak mahu pun ambil segala ilmu yang cuba diturunkan ataupun diberikan oleh Mak Long. Mak Long begitu marah apabila pemberian dia ditolak oleh ibu. Disebabkan itulah setiap kali Mak Long memberikan hidangan ataupun masakan-masakan, bapa Melissa dah tahu masakan-masakan, hidangan-hidangan yang diberikan sebenarnya telah dijampi. Sebenarnya telah dibuat nasi kangkang yang begitu jijik, yang begitu kotor. Macam mana bapa Melissa boleh tahu? Bapa Melissa pernah bagi tahu isteri dia sendiri. Engkau tak nampak ke apa yang kakak kau tu dah buat kepada laki dia? Engkau tak tengok sendiri ke kehidupan dia macam mana? Suami kakak kau tu sampai jadi bodoh, ikut saja apa yang diperintahkan oleh kakak kau. Kau ingat aku tak tahu yang kakak kau tu mengamalkan ilmu syirik? Engkau boleh tak sebagai adik, engkau pesan sedikit dekat kakak kau, jangan sesekali dia berani untuk mengganggu ataupun menyihir keluarga kita ni. Itulah yang pernah dikatakan oleh bapa Melissa kepada ibu dia. Dan ibu dia hanya mampu menangis. Ibu Melissa ni jenis lembut hati, jenis baik. Apa sahaja yang diperintahkan oleh kakak dia, kadang-kadang ibu Melissa ni ikut je semua benda. Nasib baiklah bapa Melissa ni jenis jaga keluarga. Kalau tak, na'udzubillah, memang hanyutlah semua benda. Dan yang lagi teruk, apabila Mak Long bukan sahaja mengamalkan ilmu nasi kangkang, Mak Long juga ada mewarisi saka yang diberikan oleh nenek Melissa. Dan Mak Long cuba memindahkan saka tu kepada Melissa dengan pemberian hadiah setiap kali hari lahir ataupun happy birthday to you tiba. Setiap kali hari jadi Melissa. Sebab itulah Mak Long ni kasih cincin, kasih gelang. Tapi dia ingat bapak Melissa ni bodoh. Hey, I'm not stupid like you. Bapak dia marah lah. Kau ingat aku bangkai sangat ke apa? Tak tahu. Engkau cuba nak jadikan Melissa tuan baru kepada saka tu. Bapa Melissa tidak akan benarkan. Sebab itulah setiap hadiah yang diberikan oleh Mak Long, bapa Melissa akan ambil terlebih dahulu dan dia akan putuskan segala ikatan yang cuba dibuat oleh Mak Long. Cincin tu bapa dia akan baca ayat ruqyah sampailah cincin gelang tu semua bersih, dan barulah dia akan berikan kepada Melissa sebagai hadiah. Jadi bila Melissa dapat tahu hal yang sebenar, na'udzubillah, tidak pernah dia sangka Mak Long yang dia sungguh sayang, yang dia sungguh hormati sejak daripada kecil, rupa-rupanya mempunyai hati yang teramat busuk kepada keluarga dia sendiri. Bapa Melissa katakan disebabkan perangai Mak Long yang seringkali cuba ingin memporak-perandakan keluarga dia dengan memberikan nasi kangkang, dengan ingin memindahkan tuan saka kepada anak perempuan dia. Sebagai seorang bapa, dia harus mengambil tindakan disebabkan telah banyak kali perangai Mak Long ni tidak ubah. Makin lama makin teruk, makin teruk, makin teruk. Bapa Melissa mengambil tindakan. Kali ini aku akan memberi pengajaran kepada Mak Long, biar dia rasa pula segala racun yang telah dia berikan kepada keluarga aku. Bapa Melissa mula mengamalkan bacaan surah ayat Yasin selama 40 hari 40 malam berturut-turut. Dan selepas bapa Melissa mengamalkan setiap malam membacakan ayat Al-Quran, ayat Yasin, tiba-tiba Mak Long datang ke rumah Melissa dalam keadaan yang sungguh menakutkan. Berhentilah baca. Sakitlah bodoh. Dah lah, aku tak kacau keluarga kau. Aku tak kacau. Sakitlah. Aku rasa panas. Weh Nazrin. Nazrin. Aku tahu ni kerja kau. Berhentilah Nazrin. Berhentilah Nazrin.
Terkejut Melissa dan juga keluarga dia apabila Mak Long ni datang je rumah dia orang, terus merayu-rayu. Memang teramat sakitlah Mak Long ni. Dan Mak Long katakan kepada bapa Melissa supaya dia hentikan apa sahaja bacaan yang dia sedang lakukan. Tetapi bapa Melissa ingin memberi pengajaran. Terus dia cakap kat Mak Long, sekarang ni bukan aku yang pendajal kau, bukan aku yang seksa kau tau. Aku nak lindungi keluarga aku je. Jadi memang betul lah selama ni kau sihir. Kau kasih anak bini aku makan nasi kangkang kau. Kau ingat aku ni apa? Tak jaga keluarga ke? Kau dah amalkan perbuatan syirik, perbuatan sonsang macam ni. Baik kau bentilah. Engkau sanggup sihir keluarga adik kau sendiri. Apa punya kakak kau ni? Dan Mak Long pun dalam keadaan yang teramat sakit, menangis-nangis. Ya, aku benti. Saka harimau kan? Baik, aku benti. Aku dah tak kacau keluarga kau. Lepas ni kau dah takkan tengok muka aku. Aku dah tak nak lah kacau keluarga kau. Aku dah tak sanggup dah. Duduk dengan keluarga sial macam kau ni. Kurang ajar punya Mak Long. Dia cakap keluarga orang pula sial. Padahal dia yang gunakan sihir. Dia yang bela saka nak kasih kepada Melissa. End up bila dia terkena balik, dia cakap orang pula yang pendajal dia. Dan sejak daripada kejadian tu, hubungan silaturahim di antara kakak dan juga adik pun terpisah. Mak Long tidak tahu di mana sekarang ni. Melissa katakan selepas daripada kejadian malam tu, Mak Long hilangkan diri. Tak tahulah, menurut bapa Melissa, Mak Long kemungkinan akan datang balik. Sebab bapa Melissa telah beberapa kali bermimpi. Di dalam mimpi dia didatangi oleh seekor harimau yang teramat besar. Dan harimau ni mengatakan kepada bapa Melissa bahawa perjanjian belum berakhir. Saka yang dimiliki oleh Mak Long masih lagi cuba untuk berdamping dengan Melissa. Bertaubatlah Mak Long. Adik-beradik, adik engkau sendiri pun kau nak sihir. Apa punya manusia lah engkau ni? Perasaan hasad dengki. Tak malu ke? So itulah kejadian seram yang dialami oleh keluarga Melissa berkenaan saka dan juga nasi kangkang. So kita teruskan dengan kisah yang kedua dialami oleh Nurul. Sepanjang perkahwinan dia tidak pernah menyangka bahawa suami tercinta yang bernama Farid ada menyimpan satu rahsia yang bakal mengganggu kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dia. Let's go guys. Kita teruskan dengan kisah yang kedua. Nurul dan Farid menyewa sebuah rumah yang terletak di area Baling Kedah dan hasil perkahwinan hampir 5 tahun telah mengurniakan mereka 2 orang anak yang masih kecil. Seorang berusia 2 tahun dan seorang lagi berusia 5 tahun. Nurul merupakan seorang suri rumah manakala Farid pula bekerja sebagai pemandu di sebuah jabatan kerajaan. Jadi bila dah cakap pemandu, aktiviti ataupun pekerjaan Farid ni memerlukan dia sentiasa tidak pulang ke rumah. Yalah, kejap hantar pegawai ni pergi ke Ipoh, lepas tu pergi ke Perak, lepas tu nak kena hantar Pulau Pinang, sejauh Johor Bahru pun Farid terpaksalah menjalankan tugas dia. Jadi dikatakan adalah satu hari semasa Farid ni berehat di rumah, Farid ni telah terlebih dahulu memberitahu isteri tersayang bahawa dia ada tugas. Dia perlu pergi ke Ipoh untuk menghantar seorang pegawai kerajaan dan dia kena sampai kat Ipoh tu seawal jam 8 pagi. Jadi bila Farid dah bagi tahu isteri dia, Nurul pun suruh Farid ni berehat terlebih dahulu. Jadi lepas mereka dah menunaikan solat Isyak, disebabkan Farid ni terpaksa bangun pukul 3 pagi sebab nak sampai Ipoh pukul 8. So pada malam tu Farid dan Nurul pun masuk tidur awal sedikit supaya cukup rehat tu. Jadi bila jam telah menunjukkan pukul 2.30 pagi, Nurul ni pun bangun, menggosokkan mata dia dan Nurul pun kejutlah laki kesayangan dia ni
supaya bangun untuk menjalankan tugas. Farid yang rasa, ya Allah, kejapnya. Daripada pukul 10 malam, sekarang sedar-sedar dah pukul 3 pagi. Keletihan Farid ni, rasa macam tak cukup rehat. Tetapi untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, nak tak nak, dia terpaksa bangun jugalah. Selepas Farid ni dah bersiap mandi apa semua, Nurul pun ingin menghantar Farid ni sampai ke kereta. Tetapi dihalang oleh Farid sebab baru pukul 3 pagi, tak elok perempuan keluar. Lagipun diorang ada 2 anak kecil. So Nurul hanya hantar Farid betul-betul di hadapan pintu. Dan selepas dah ada adegan lah, biasalah nak berpisah kan, berpeluk, cium pipi apa semua, Farid pun keluarlah pergi menjalankan tugas. Manakala Nurul pula, disebabkan dia tengok jam baru pukul 3 pagi, dia pun fikir, tidurlah kejap. Tapi dia tak nak tidur dalam bilik. Dia rasa sebab kejap kan dah subuh, so dia tidur je dekat atas sofa yang berada kat ruang tamu. Dan waktu dia tidur dekat atas sofa, Nurul dikejutkan dengan bunyi derapan kaki. Walaupun lantai mozaik, tetapi Nurul boleh dengar seakan-akan ada tapak kaki yang sedang berjalan menghampiri dia. Pada masa yang sama, Nurul ingin menggerakkan badan dia, tetapi Nurul dapat rasa yang seluruh badan dia seakan-akan pegun, tidak mampu menggerakkan. Walaupun ibu jari, Nurul tak mampu bergerak. Dia rasa seakan-akan dia lumpuh satu badan. Hanya mata dia sahaja yang mampu melihat ke kiri dan ke kanan. Dan masih lagi kedengaran bunyi tapak kaki yang makin lama makin menghampiri diri Nurul. Tiba-tiba Nurul boleh dengar ada suara yang membisikkan dekat telinga Nurul. Sayang, abang pergi kerja dulu ya. Nurul terkejut apabila mendengar suara bisikan yang saling tak tumpah, sama macam suara laki dia. Tapi Nurul teramat yakin yang laki dia telah pergi bekerja. Dia yang hantar dekat depan pintu tadi. Jadi siapa yang tengah berdiri kat belakang aku? Dengan tenaga yang ada, walaupun seluruh badan Nurul tak boleh nak bergerak, Nurul cuba memandang ke bawah untuk dia tengok sama ada dia boleh nampak tak kaki susuk tubuh ni. Dan pada masa tu Nurul perasan dia tak nampak pun tapak kaki, tetapi dia nampak ada kain putih yang berbungkus. Kain putih yang seakan-akan kotor sedikit ni bukan tengah berjalan, tetapi tengah melompat betul-betul di belakang Nurul. Seakan tidak percaya oleh mata Nurul apabila dia nampak rupa-rupanya susuk tubuh yang tengah melompat kat belakang dia merupakan pocong. Dia memang yakin yang tu pocong. Dia boleh nampak kain tu terikat seperti jenazah tau. So Nurul ni, disebabkan badan dia tak boleh bergerak, dia cuba juga untuk membaca apa sahaja surah. Alif bata pun jadilah. Tapi tak boleh juga. Mulut dia seakan-akan terkunci. Lebih kurang 10 minit, pocong tu masih lagi melompat-lompat kat belakang Nurul. Dan dengan sedaya upaya, akhirnya terkeluar juga laungan Allahu Akbar. Dan baru dah Nurul bingkas bangun daripada sofa dan kelibat pocong tu hilang dalam sekelip mata. Disebabkan naluri seorang ibu, Nurul tidak memikirkan gangguan yang dia alami. Dia terus berlari untuk dia tengok kedua anak dia, sama ada anak dia okey ke tak. Dan Alhamdulillah, kedua anak dia yang masih kecil tu tengah lena di buai mimpi. Tetapi yang peliknya bagi diri Nurul, ini merupakan gangguan pertama yang dia alami sepanjang dia berkahwin dengan Farid. Takkan rumah ni berhantu? Sepanjang aku tinggal kat rumah ni, tak pernah ada apa-apa gangguan. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang menyebabkan pocong tu datang mengganggu aku? 3 minggu selepas kejadian tu, hampir setiap hari Nurul cuba memberitahu Farid apa yang dialami, tetapi Farid mengatakan bahawa itu semua hanyalah mainan perasaan, hayalan yang terbawa-bawa oleh Nurul. Disebabkan Nurul ni banyak sangat tengok cerita seram, sebab itulah Nurul nampak benda yang bukan-bukan.
hancur hati Nurul disebabkan dia nak laki dia menjaga ahli keluarga, termasuklah anak dia lagi 2 orang. Apa yang dialami oleh Nurul bukanlah sesuatu yang boleh diambil mudah. Lalu selepas Farid tidak mengendahkan apa sahaja yang diberitahu oleh Nurul, tibalah lagi sekali masanya Farid terpaksa menjalankan tugas. Pukul 2.30 pagi, Farid dikatakan terpaksa pergi ke Kuala Lumpur untuk menghantar salah seorang pegawai tinggi yang bekerja di pejabat kerajaan. Jadi macam biasalah, Nurul akan tinggal bersama 2 orang anak dia. Dan disebabkan Nurul ni dah terlupa tentang kejadian penampakan pocong tu, pagi tu apabila Farid keluar rumah, macam biasa Nurul pun salam, peluk apa semua. Dan sebaik saja Farid telah pergi bekerja, Nurul pun masuk ke dalam bilik untuk sambung tidur bersama 2 orang anak dia. Dan waktu tengah tidur tu, jam menunjukkan pukul 3.21 pagi, Nurul ni terasa seakan-akan katil dia melendut ke bawah sedikit. Lalu Nurul pun bangun, dia ingin melihat kedua orang anak dia, dan anak dia okey je, tidur dengan lena. Tetapi sebaik saja Nurul nak bangun daripada katil, dia tak mampu nak bergerak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki seakan-akan terkunci. Dia tak boleh nak pusing ke kiri dan ke kanan. Pada masa itulah Nurul boleh rasa hembusan nafas seseorang yang baring kat belakang dia menghembuskan nafas dan ada mengeluarkan satu bunyi. Bunyi ni seakan-akan kalau geng puaka nak buat, korang jelikan lidah korang dan korang naikkan ke atas dan ke bawah. Tak payahlah, biar Zah tunjuklah macam mana. Mungkin kelakar bagi korang apabila tengok muka Zah macam tu. Tapi korang bayangkan apa yang dialami oleh Nurul. Waktu korang tengah tidur, tiba-tiba ada satu makhluk yang duduk betul-betul dekat belakang korang. Dah makhluk ni jelikan lidah dia yang panjang tu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Macam tu guys. Sehinggakan Nurul boleh rasa air liur daripada lembaga ni mula jatuh ke atas pipi dia. Dan seperti gangguan yang pertama, gangguan yang kedua ni lagi menakutkan Nurul. Sebab makhluk yang baring kat belakang dia ni tiba-tiba dalam sekelip mata je guys, pam, muncul betul-betul di hadapan Nurul, bertentangan mata. Nurul yang tergamam apabila melihat satu muka yang hitam terbakar dengan mata putih yang terbeliak memandang tepat ke arah dia. Nurul pun memejamkan mata dia dan dia cuba baca apa sahaja yang dia tahu, dan lagi sekali tak ada apa yang keluar. Berkali-kali cuba, lebih kurang 15 minit, akhirnya barulah Nurul dapat juga melafazkan La ilaha illallah. Jeritan yang kuat oleh Nurul telah mengejutkan kedua anak dia, dan kedua-dua anak Nurul ni menangis. Nurul pun bingkas bangun daripada katil, mendapatkan kedua anak dia, dan Nurul pun bawa ke ruang tamu sehinggalah masuk waktu subuh. Dan selepas dah 2 kali gangguan dialami oleh Nurul sepanjang Farid pergi bekerja, Nurul pun cuba mendapatkan nasihat daripada ibu dia, dan ibu dia pun menghubungi seorang ustaz. Lalu apabila ustaz ni datang ke rumah Nurul untuk dia tengok daripada mana datangnya gangguan ni, ustaz ni mengatakan sesuatu yang buat Nurul terkejut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak geng puaka sekalian. Ramai yang rindu ustaz. Yalah, ada pula yang tuduh fitnah ustaz. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada mulut-mulut geng puaka ni cakap, ustaz pun dah sombong lah sejak viral ni. Dan macam Kak Ram, mana ada ustaz sama lagi So ustaz pun datanglah ke rumah Nurul. Ustaz tengok
apa sebenarnya yang berlaku. Dan bila Ustaz perhatikan, Ustaz pelik. Rumah hang ni Nurul, semuanya okey, tak ada apa pun. Tak nampak pun ada gangguan ke apa. Tetapi apabila laki si Nurul yang bernama Farid ni pulang ke rumah, nah, barulah Ustaz Mustaqim dapat jawapan. Rupa-rupanya Nurul dan juga anak-anak dia dalam bahaya. Ustaz katakan kepada Nurul, kemungkinan besar jelmaan pocong yang Nurul nampak mengganggu dia setiap kali Farid keluar pergi bekerja. Kemungkinan itu saka peliharaan si Farid ni. Jadi bila terdengar macam tu, Nurul ni tu dia, terkejutlah dia. Astaghfirullahalazim Ustaz, saya tak pernah tahu laki saya ada saka apa semua. Saka tu apa Ustaz? Kepala dongga betul. Ustaz mati-mati ingat Nurul ni tahu. So Ustaz pun teranglah dekat dia, saka ni selalunya daripada tok nenek kita. Kemungkinan Farid ni mewarisi saka tu tanpa dia sedar. Jadi Nurul ni pun cubalah berborak dengan laki dia ni, berbincang-berbincang. Tetapi Farid ni tetap berkeras. Dia tak percaya benda-benda ni wujud. Nurul, apa yang awak merepek ni? Saya balik kerja penat-penat macam ni, saya nak spend time, nak luang masa dengan awak, dengan anak-anak. Ni apa benda sampai Ustaz datang, mak awak pun datang semua ni. Lepas tu nak tuduh saya ada saka lah. Alah, Ustaz ni pun bukan betul pun. Saya tak ada saka lah. Keluarga saya orang baik-baik, awak tahu tak? Awak tu isteri saya, Nurul. Tergamak awak tuduh saya macam tu. Depan Ustaz dia marah macam tu. Astaghfirullahalazim. Ustaz pun cubalah tenangkan Farid ni. Dengar dulu apa Ustaz nak cakap. Kalau hang tak percaya yang hang tu ada saka pocong, apa kata hang biar Ustaz Mustaqim rawat hang. Ustaz nak putuskan ikatan saka tu daripada diri hang. Tetapi Farid ni berdegil. Dia cakap, Ustaz jangan nak memandai-mandai. Keluarga saya semuanya orang baik-baik, semuanya orang yang alim-alim tau. Tak ada lah kita orang tak amalkan saka-saka ni. Sekarang ni saya tak izinkan Ustaz datang ke rumah saya macam ni. Baik Ustaz keluar. Lalu Ustaz pun tak boleh nak cakap apa lah. Tuan rumah sendiri dah halau Ustaz macam tu. Ustaz Mustaqim pun pulanglah ke rumah. Lalu selepas Ustaz Mustaqim balik, Nurul seakan-akan tidak percaya bahawa apa sahaja gangguan yang dia alami berpunca daripada saka peliharaan suami dia. Berkali-kali juga Nurul arahkan Farid supaya berubat buang sahaja saka. Dan Farid tetap bertegas. Dia katakan kepada Nurul, benda yang aku warisi ni untuk menjaga keluarga kita. Tidak akan sekali-kali aku buang. Ini adalah keturunan aku. Benda ni telah pun diturunkan untuk aku menjadi tuan dia. Engkau sebagai isteri aku, engkau jangan cuba nak ajar aku. Dan disebabkan kedegilan, disebabkan mengikut telunjuk syaitan dan juga ilmu yang telah menyimpang jauh daripada ajaran agama, ikatan perkahwinan mereka tidak lama guys. Sebab selepas 2 tahun Farid tetap tidak mahu memutuskan saka pocong yang dia miliki. Nurul tidak sanggup lagi hidup bersama seorang lelaki, seorang suami yang lebih mementingkan saka peliharaan keluarga dia berbanding isteri dia sendiri. Dan itulah apa yang terjadi kepada Nurul dan juga Farid selepas mereka telah pun diberikan nikmat perkahwinan yang akhirnya hancur di tengah jalan. So itulah kisah pada malam ni. 2 kisah saja yang Zaf berkongsikan dengan korang. Zaf harap korang boleh ambil iktibar daripada 2 kisah ni. Dan yang paling penting, janganlah kita sesekali minta pertolongan selain daripada Allah SWT. Kalau ada apa-apa, sebarang kesusahan, sebarang sakit ke, korang miskin ke, korang hidup korang susah ke apa, ingatlah bahawa kita ni adalah seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba yang bertakwa, kita harus meminta pertolongan dan berdoa
hanya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Ustaz nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada hampa semua yang mana belum tekan button subscribe dan juga like. Apa lagi hampa tunggu? Acil, tekan je lah. Hampa nak malu-malu apa pula? Benda free je. Dan kepada haters yang nak sangat tekan button dislike tu, yang nak sangat tambah dosa, komen yang bukan apa semua, sedangkan Zaf tak buat apa pun, suka hati hampa lah. Hampa komen je lah. Benda pun free kan? Benda pun boleh, dik. Komen je lah kat bawah tu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy hampa. Bye-bye.